Pecahan positif dan pecahan negatif. Pecahan positif adalah pecahan yang lebih besar daripada sifar. Sebagai contoh kita buat penanda untuk kosong dan nilai yang lebih besar daripada sifar itu adalah pecahan yang positif. Manakala pecahan negatif pula adalah pecahan yang lebih kecil daripada sifar ataupun kosong. Kita tengok contoh, kosong berada di tengah-tengah, nombor di sebelah kanan, pada garis nombor adalah pecahan positif. Semakin pecahan itu ataupun nombor pecahan itu di sebelah kanan, maksudnya nilainya adalah semakin besar. Untuk bahagian sebelah kiri sifar pula, dalam garis nombor dia diwakili oleh pecahan negatif. Untuk yang ini pula, semakin ke kiri kedudukan pada garis nombor itu, maksudnya semakin kecil nilai pecahan tersebut. Pecahan pula sebagaimana yang sudah kamu pelajari masa sekolah rendah, dia ada kedudukan nombor atas dan juga di bawah. Contoh 2/3 ini. 2/3, 3 dikenali sebagai penyebut. Nombor ataupun angka yang berada di bahagian bawah dikenali sebagai penyebut, manakala nombor atau angka yang berada di bahagian atas, contoh di situ 2, dikenali sebagai pengangka. Contoh 1. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor negatif 5/6, negatif 1/3, 1/2 dan 2/3. Perkara pertama yang perlu pelajar lakukan adalah samakan penyebut bagi kesemua pecahan tersebut. Jadi penyebut bagi pecahan ini kita akan kasih sama, kita letakkan, jadikan semuanya 6. 6 darab 1, 3 darab 2, 2 darab 3, dan 3 darab 2. Pengangkanya pula akan mengikut pendarapan dengan penyebutnya. Contoh 2/3 tadi penyebutnya mendarab 2, jadi pengangkanya kena darab 2. 5 pula penyebutnya darab 1, maka pengangkanya kena darab 1. Jadi kita akan dapat nilainya negatif 5/6, negatif 2/6, 3/6, dan juga 4/6. Selepas itu, pelajar perlu menyusun pecahan tersebut mengikut tertib, sama ada tertib menurun ataupun tertib menaik. Tapi paling baik adalah kita susun mengikut tertib menaik. Langkah yang ketiga, pelajar akan melukis garis nombor dan melabel garis nombor tersebut mengikut nilai yang bersesuaian. Kita akan melabelkan dengan meletakkan kedudukan sifar dahulu. Kita letakkan sifar dan kemudian kita akan tentukan berapa garisan yang kita akan buat berdasarkan kepada nilai penyebut bagi pecahan tersebut. 6, maksudnya kita perlu membuat 6 garisan di sebelah kanan, yaitu mewakili pecahan positif, dan 6 garisan untuk mewakili pecahan negatif di sebelah kiri. Seterusnya, pelajar akan kenal pasti nilai yang terkecil, yaitu negatif 5/6. Daripada sifar tersebut, kita akan gerakkan sebanyak 5 kedudukan. Dan di sini adalah kedudukan untuk pecahan negatif 5/6. 5 daripada 6 garisan yang kita telah buat tadi. Seterusnya, negatif 2/6, yaitu yang bersamaan juga dengan negatif 1/3. Kita buat 2 langkah, 1, 2.
Dan di sini kedudukan negatif 2/6 ataupun negatif 1/3. Oke. Yang ketiga adalah 3/6. Oke, 3 ini adalah inti pecahan positif. 3/6 adalah pecahan positif, bermaksud kita akan bergerak ke sebelah kanan sifar. Oke, bergerak 3 kali ke kanan, dan ini adalah kedudukan untuk pecahan 3/6 ataupun 1/2. Dan seterusnya nilai yang terakhir yaitu 4/6 ataupun 2/3. Oke, kita gerakkan 4 unit dari sifar itu, 4 unit ke kanan. Dan kita tandakan kedudukan 4/6 ataupun 2/3 pada garis nombor tersebut. Oke, selesai untuk mewakilkan pecahan dalam bentuk garis nombor. Seterusnya contoh yang kedua, raja di bawah menunjukkan satu garis nombor, tentukan nilai X dan Y. Oke, ada 2 nilai diberi di sana, yaitu negatif 3/10 dan juga 1/5. Oke, kita samakan penyebut untuk 1/5 dan 3/10 ini. Jadi 5 kita darabkan dengan 2 dan akan jadi pecahan yang baru. Negatif 3/10 kekal, tapi 1/5 itu setara dengan 2/10. Oke, jadi maksudnya setiap garis ini mewakili satu bahagian daripada 10 bahagian. Oke, jadi kita akan dapat tentukan nilai X di sana. Ke sebelah kiri bermaksud semakin kecil nilainya dan bertambah 1 unit. Jadi nilai X adalah negatif 4/10, atau kalau kita permudahkan bersamaan negatif 2/5. Oke, selepas itu kita boleh lengkapkan bahagian yang lain. Sebelah kanan negatif 2/10, negatif 1/10, sifar. Selepas sifar, pecahan positif 1/10, seterusnya 2/10 ataupun 1/5, dan seterusnya 3/10, 4/10, dan Y adalah bersamaan 5/10. Ataupun kalau kita permudahkan bersamaan 1/2. Seterusnya membanding dan menyusun pecahan. Oke, kedudukan pecahan boleh disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun pada garis nombor. Oke, kalau tertib menaik daripada nilai yang paling kecil kepada yang paling besar, manakala tertib menurun daripada nilai yang paling besar kepada nilai yang paling kecil. Oke, contoh, dengan menggunakan garis nombor, susunkan 1/2, negatif 1/10, 4/5, negatif 2/5, dan 3/10 mengikut tertib menaik. Oke, perkara pertama kita perlu buat adalah samakan penyebut bagi pecahan tersebut. Oke, penyebutnya 2, 10, 5, dan 10. Jadi kita akan samakan, jadikan semuanya penyebutnya adalah 10. 2 darab 5, 10 darab 1, 5 darab 2, 5 darab 2, 10 darab 1. Dan pengangka akan mendarab mengikut nilai penyebutnya. Berapa yang kita darabkan dengan penyebutnya. Oke, selepas itu kita akan dapat nilai pecahan yang telah kita samakan penyebutnya. Pecahan pertama 5/10. Pecahan yang kedua negatif 1/10. Pecahan yang ketiga 8/10. Pecahan yang keempat negatif 4/10. Dan yang terakhir 3/10. Seterusnya pelajar perlu menyusun pecahan tersebut mengikut tertib menaik. Oke, kita akan susun daripada nilai yang paling kecil, yaitu negatif 4/10, negatif 1/10, 3/10, 5/10, dan 8/10.
Selepas itu pelajar perlu melukis garis nombor dan melengkapkan kedudukan pecahan tersebut pada garis nombor tersebut. Okey, kita akan letakkan nilai kosong di tengah-tengah dan seterusnya buat garisan berdasarkan nilai pengangka itu, yaitu di sebelah kiri negatif ada 4, jadi kita boleh buat sekurang-kurangnya 4 atau 5, dan di sebelah kanan nilai digitnya sehingga 8 untuk pengangka, dan kita akan buat 8 garisan. Okey, tidak boleh kurang daripada 8. Lebih tidak apa-apa. Okey, selepas itu kita akan tandakan yang pertama negatif 4/10 ataupun pecahan asalnya negatif 2/5. Dia berada pada kedudukan yang keempat di sebelah kiri. Okey, kita tandakan negatif 1/10, negatif 2/10, negatif 3/10 dan negatif 4/10. Negatif 4/10 nilai asal pecahan tersebut adalah negatif 2/5. Okay, jadi dalam garis nombor kita akan tulis negatif 2/5. Dia bersamaan juga dengan negatif 4/10. Okay, untuk nombor di sebelah, untuk nombor positif pula, pecahan positif, kita akan tulis di sebelah kanan. Okay, seterusnya adalah 3/10. Maksudnya kita akan gerakan sebanyak 3 kali daripada nilai sifar tersebut. Okay, ini ialah 3/10. Seterusnya 5/10 ataupun pecahan asalnya 1/2. Kita gerakan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di sini kedudukan pecahan 5/10 ataupun 1/2. Dan yang terakhir adalah 8/10. Kita gerakan 8 kali daripada sifar tersebut dan akan dapat pecahan, kedudukan pecahan 8/10 ataupun 4/5. Okey, setelah itu pelajar boleh padam kesan arah pergerakan tersebut supaya kerja nampak lebih kemas. Okey, contoh 4, dengan menggunakan garis nombor susunkan negatif 1, 1/4, 1/8, negatif 3/4 dan negatif 1/2 mengikut tertib menurun. Okey, perkara pertama, tukarkan nombor bercampur kepada bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 5/4, negatif 5/4. Seterusnya kita akan susun nombor, kita akan darab penyebut pecahan supaya penyebutnya adalah sama. Okey, 4 kita darab 2, 8 kita darab 1, pecahan 3/4 kita darab 2 penyebutnya, pengangkanya pun kita darab 2, pecahan negatif 1/2 kita darab dengan 4, penyebutnya pengangkanya 1 kita darab dengan 4 juga. Okey, jadi kita akan dapat nilai pecahan yang baru yang penyebutnya adalah sama, yaitu negatif 10/8, 1/8, negatif 6/8 dan negatif 4/8. Selepas itu kita akan susun pecahan tersebut mengikut tertib menurun, nilai yang paling besar kepada nilai yang paling kecil. Nilai yang paling besar adalah 1/8, diikuti oleh negatif 4/8, negatif 6/8 dan akhir sekali negatif 10/8. Seterusnya pelajar perlu melukis garis nombor untuk meletakkan nilai pecahan tersebut. Okey, kita akan labelkan sifar dahulu, dan digit positif kalau kita tengok pengangkanya di sana cuma 1 sahaja. Jadi kita letakkan sifar lebih di sebelah kanan dan cuma buat 1 garisan sahaja di sebelah kanan untuk mewakili nilai pecahan 1/8. Seterusnya untuk
pecahan negatif pula di sebelah kiri. Kita tengok nilai pengangkanya di sana, negatif 10, negatif 6 dan juga negatif 4. Bermakna kita perlu membuat sekurang-kurangnya 10 garisan di sebelah kiri untuk nilai pecahan negatif tersebut. Kemudian letakkan nilai pecahan yang seterusnya, yaitu negatif 4/8. Kita akan gerakkan dari sifar ke sebelah kiri sebanyak 4 kali. Ini ialah kedudukan untuk pecahan negatif 4/8 ataupun negatif 1/2. Seterusnya negatif 6/8 kita gerakkan sebanyak 6 kali ke sebelah kiri daripada titik sifar itu. Negatif 6/8 atau bersamaan negatif 3/4. Dan yang terakhir negatif 10/8 ataupun sama dengan negatif 1/4. Kita akan gerakkan sebanyak 10 kali daripada titik sifar itu ke sebelah kiri. Oke, sinilah kedudukan untuk negatif 10/8 ataupun negatif 1/4. Jadi sudah lengkap kita punya tertib susunan pecahan pada garis nombor mengikut tertib menurun. Kita cuma letakkan lagi arah anak panah ke sebelah kiri. Seterusnya untuk gabungan operasi pecahan pula. Oke, sama seperti sebelum ini untuk operasi integer, kita akan utamakan operasi dalam tanda kurungan dahulu. Oke, barulah yang kedua kita akan lakukan operasi darab atau bahagi. Dan yang ketiga kita akan buat operasi tambah atau tolak. Oke, contoh E. 5/1/3 kita akan tukarkan kepada bentuk pecahan wajar, begitu dengan 1/3/4. Jadi 5/1/3 jadi pecahan tak wajar 16/3 dan 1/3/4 menjadi 7/4 darab dengan dalam kurungan negatif 6/7. Oke, di sini ada dua operasi, yaitu tambah dan juga darab. Kita akan utamakan operasi darab dahulu. Jadi 7/4 kita akan darabkan dengan negatif 6/7. Jadi hasilnya adalah 7/4 darab dengan negatif 6/7 sama dengan negatif 6/4 ataupun kita permudahkan lagi negatif 3/2. Oke, dan seterusnya kita ambil nilai awal tadi 16/3 itu. Kita teruskan 16/3, operasi yang terakhir tolak dengan 3/2. Dan kita akan dapat jawaban akhirnya adalah 23/6. Oke, untuk soalan B pula ada operasi dalam kurungan tolak dan juga operasi bahagi. Oke, yang pertama kita perlu tukarkan nombor bercampur tersebut kepada bentuk pecahan tak wajar. Oke, jadi kita akan tulis susunan yang baru. 4/1/2 dalam bentuk pecahan tak wajar adalah 9/2. Dan kita akan selesaikan dulu operasi dalam tanda kurungan. 2/5 tolak dengan 3/4. Kita akan dapat jawaban sama dengan negatif 7/20. Oke, dan kita selesaikan yang terakhir, negatif 7/20 bahagi dengan 9/2. Operasi bahagi kita boleh tukarkan kepada operasi darab. Maka pecahan tersebut akan songsang, 9/2 akan jadi 2/9. Dan jawapan akhir yang kita akan dapat nanti adalah negatif 14/180. Ataupun kita permudahkan lagi bersamaan dengan negatif 7/90.